Lewat tahun pertama Hijrah, Allah membenarkan umat Islam untuk memulakan aktiviti ketenteraan mereka menentang orang-orang musyrikin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghantar beberapa pasukan tentera untuk membuat musuh-musuh Islam merasakan bahawa umat Islam adalah kukuh dan dilindungi, dan bahawa mereka tidak akan sekali-kali menyerahkan hak mereka selepas kaum musyrikin merampas harta dan wang mereka semasa di Mekah. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengetahui terdapat sebuah kafilah perdagangan datang dari Syria di bawah pimpinan Abu Sufyan, baginda mahu menyekat kafilah itu dan mengambilnya sebagai ganti untuk uang yang mereka tinggalkan di Mekah. Apabila Abu Sufyan mendengar berita ini, dia meminta bantuan dari kaum Quraisy untuk menghadapi umat Islam. Abu Sufyan dapat melepaskan diri dengan kafilahnya dan dia mencadangkan mereka kembali ke Mekah. Tetapi Abu Jahal enggan berbuat demikian dan memerintahkan tenteranya supaya pergi ke lembah Badar dan duduk di sana selama 3 hari untuk menunjukkan kepada umat Islam kekuatan mereka dan menakut-nakutkan mereka. Adakah kamu tahu bahawa Islam memperkenalkan peraturan dan undang-undang khas untuk mengawal peperangan dan bagaimana mereka bertempur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu semua pemimpin tenteranya supaya tidak mendekati mereka yang tinggal di sebuah pertapaan. Jangan membunuh wanita, lelaki tua atau bayi atau kanak-kanak. Tidak menebang pokok atau merobohkan bangunan. Apabila Rasulullah mengetahui kaum Quraisy menghantar tentera untuk menentang umat Islam, baginda memberitahu para sahabatnya dan membincangkan dengan mereka kemungkinan menentang kaum Quraisy. Mereka berkata, "Jika kamu hendak ke hujung dunia, kami akan menyokong kamu. Tidak seorang pun akan menghampakan kamu. Pimpinlah kami. Semoga Allah memberkati kami." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghantar peninjau untuk mengetahui bilangan anggota dan kedudukan tentera Quraisy. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahawa terdapat kira-kira hampir 1,000 orang tentera Quraisy, sementara tentera Islam hanya 314 orang. Perang pun bermula. Semasa dalam perjalanan, mereka tiba di suatu tempat yang tidak ada bekalan air dan mereka merasa dahaga. Syaitan cuba membisikkan kepada mereka bahawa mereka akan mati kerana dahaga. Tetapi Allah menghentikan syaitan daripada melakukan ini dan menghantar hujan lebat kepada mereka yang beriman, di mana mereka dapat menyimpan air yang cukup dan mereka menjadi lebih kuat. Berita itu tidak menggembirakan kaum musyrikin sebab ia menyebabkan tanah berlumpur dan mereka tidak boleh bergerak. Pada pagi hari ke-17 bulan Ramadan dalam tahun kedua Hijrah, dua tentera itu bertembung dan bermulalah pertarungan. Tentera umat Islam amat sedikit pada pandangan tentera musyrikin, tetapi Allah menyokong mereka dengan 1,000 malaikat. Belas orang yang beriman telah mati syahid di dalam peperangan ini, dan Allah membawa berita baik bahawa mereka akan dibalas dengan syurga.
70 tentera musyrikin telah dibunuh, 70 lagi ditawan, dan selebihnya melarikan diri ke Mekah selepas mereka kalah teruk. Penduduk Al-Madinah keluar menyambut Rasulullah SAW dan tenteranya. Adakah kamu tahu bahawa satu tempoh yang lama telah berlalu sebelum umat Islam dibenarkan berperang? Kebenaran untuk berperang diberikan setelah umat Islam berhijrah ke Madinah dan dikenakan berbagai ancaman yang serius. Perubahan yang membenarkan mereka menyerang balas adalah perlu dan penting untuk mempertahankan diri mereka dari bahaya yang mengelilingi mereka. Rasulullah SAW bertanyakan kepada para sahabatnya tentang tawanan musyrikin dari perang Badar. Abu Bakar mencadangkan supaya mereka meminta wang tebusan, sementara Umar bin Al-Khattab mencadangkan mereka dihukum mati. Rasulullah SAW menerima nasihat Abu Bakar. Jadi baginda menerima wang tebusan untuk beberapa orang tawanan, sementara yang lain dibebaskan. Peperangan ini dianggap sebagai pertempuran penentu yang pertama dalam sejarah Islam, di mana kita mempelajari banyak perkara dari Rasulullah dan semua umat Islam yang gagah. Pertama, kita tidak sepatutnya hanya bergantung kepada kekuatan dan senjata, tetapi kita harus mewujudkan satu hubungan yang erat antara kita dan Allah dan meminta sokongan Allah pada setiap masa. Kita juga boleh mempelajari tentang layanan baik terhadap tawanan Islam yang boleh didapati dari ayat Al-Quran yang bermaksud, "Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang direjam. Dengan nama Allah yang pemurah, lagi maha penyayang." Dan mereka memberikan makanan walaupun pada hakikatnya bahwa mereka suka untuk itu kepada orang miskin, anak yatim dan tawanan. Semua yang Allah katakan adalah benar. Dan salah satu daripada pelajaran penting yang kita pelajari dari Perang Badar adalah hikmah yang merupakan kualiti yang menunjukkan keimanan dan kepimpinan yang baik, dan ia mempunyai peranan dalam kejayaan. Peristiwa Perang Badar masih segar dalam sejarah dunia kerana ia merupakan kejayaan Islam yang pertama dan kerana ia memberi khabar bahawa kebaikan Islam akan disebarkan ke seluruh dunia.